Hello dan apa khabar semua? Selamat datang ke Teroka Tech. Saya Sharon Wee. Saya percaya ramai yang nak tahu dengan lebih dekat tentang teknologi drone dan aero angkasa. Terus bersama saya kerana semua akan dikupas dalam episod ini hanya di Teroka Tech. Saya akan mulakan dengan berita tentang pengecas tanpa wayar nanoteknologi pertama Malaysia. Produk yang dinamakan Malaysia Energy Transmission Technology MAT menggunakan kuasa 5V dan berupaya mengecas tanpa sentuhan pada jarak beberapa meter untuk peranti mudah alih dan selain itu sesuai untuk semua jenis telefon mudah alih dan tablet. Menurut akhbar Berita Harian, MAT adalah hasil kerjasama antara Enhanced Track Sdn Bhd dan Nano Malaysia Berhad dijangka memasuki pasaran menjelang pertengahan 2021. Apa yang lebih menggembirakan, operasi pembuatan MAT yang akan dikilangkan di Malaysia dapat mewujudkan 2,800 peluang pekerjaan. Bukan saja bangga MAT ni buatan Malaysia, tetapi ia juga bakal menjadi penyelesaian mengecas kereta elektrik dan lebih menawarkan peluang pekerjaan teknologi tinggi. Baiklah, seterusnya mengenai adik-adik sekolah kita yang memang pandailah dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. 70 pelajar mengambil bahagian dalam Sarawak Community Innovation Engineering Competition Exhibition Science yang bertemakan Education in the New Normal. 22 pasukan sekolah rendah dan 12 pasukan sekolah menengah dari Kuching dan Miri menunjukkan kebolehan melalui permainan 3D Minecraft. Ia juga termasuk karnival, sains dan robotik. Macam kita tengok kat sini lah, memang cute sangat. Pandai pelajar-pelajar sekolah Malaysia kita. Tahniah kepada mereka. Seperti dalam petikan akhbar Borneo Post, penganjur The Learning Curve TLC bersama penaja Sarawak Energy Berhad SEB berharap pertandingan ini dapat mencungkil bakat-bakat muda yang berkebolehan dalam dunia sains dan matematik pada masa yang sama memupuk minat dan pemikiran inovatif. Jadi seterusnya nak tahu saya teroka kat mana di segmen kedua? Jom kita teroka selepas pesanan ini. Kita membincangkan tentang nak fahami dengan lebih lanjut Technology World. Rangkaian podcast Plugin with Mari. This is a Mari podcast. Hello semua, kita nak bercakap pasal drone lah. Jadi saya bersama dengan Syafiq, itu Ketua Pegawai Eksekutif Asia Drone IoT Technologies. Apa khabar Syafiq? Baik, Alhamdulillah. Pertama sekali boleh ceritakan sedikit tentang Asia Drone ni? Okey, secara ringkasnya Asia Drone establish pada tahun 2016. So kita fokus kepada 3 area. Satu adalah talent development, pembangunan ataupun latihan lah. And then satu kita fokus pada services, drone services. And then yang ketiga adalah di mana kita buat R&D berkenaan dengan drone. So dalam services, kita fokus kepada agriculture sector. Di mana kita ada buat untuk drone spraying, untuk spraying orang kata apa, penyemburan baja dan racun di ladang. And then dan ada juga servis drone lain macam pemetaan dan sebagainya yang kita collaborate dengan kita punya rakan industri yang lain lah. Saya pun nak tahu dengan lebih dekat. Jadi jom kita tengok drone ni, apa nama dia? Okey, inilah drone yang saya tunggu-tunggukan. Syafiq, tolong terangkan siapa nama drone ni? Okey, nama drone ni, ini adalah drone agriculture drone yang diguna pakai untuk penyemburan baja dan racun di ladang, especially dekat sawah padi. Nama drone ni kita panggil dia sebagai Scarlet. So Scarlet, keistimewaan Scarlet ni adalah dia adalah di locally assembled, di mana semua konfigurasi yang diguna pakai dalam drone ni semuanya diolah oleh rakyat Malaysia sendirilah. So keupayaan Scarlet ni untuk penyemburan baja dan racun di sawah padi
basically dia boleh buat semburan 16 liter. Dia punya tangki ni boleh buat 16 liter dalam masa dia boleh cover untuk satu set bateri tu lebih kurang dalam 2 hektar. 2 hektar sawah padi lah. Dan dia memang fokus daripada sawah padi. Sebabnya kalau tengok dekat sini, ini adalah dia punya nozzle dia. Ada 4 nozzle ni. So 4 nozzle ni kiri dan kanan lah. Ada 8 nozzle untuk buat penyemburan secara efektif di kawasan sawah padi. Saya lihat ada lampu dan sebagainya, jadi waktu malam pun boleh sembuh lah. Yes. Jadi semestinya teknologi tu penting untuk semua industri, termasuk industri pertanian, terutama sawah padi semua. Betul. Tapi Scarlett nama cantik lah. Scarlett, nama saya Sharon, nama dia Scarlett. Oi. Scarlett ni dari segi teknologi, terangkan sikit lah macam mana teknologi yang digunakan untuk mengguna Scarlett. Kita boleh bagikan Scarlett ni kepada tiga area lah. Satu, kita tengok kepada dia punya otak dia ataupun kita sebagai dia dalam ni ada flight controller. So flight controller ni lah yang bertugas untuk mengawal selia GPS modul dekat sana, motor, and then dia punya spraying dan sebagainya. Itu satu. So flight controller ni walaupun kita beli komponen tu daripada luar, tapi basically dia datang dan kita kena buat configuration, setting semuanya di Malaysia. Drone ni akan fly secara autonomous. So bila liquid ataupun baja ataupun racun dia dah habis dalam larutan tu dah habis dalam tangki ni, apa dia akan dibuat ialah dia akan balik, return to home, and then kita just refill, and then kita continue balik operation tu dan dia akan pergi dekat last point dekat mana dia berhenti. Drone ni dia datang dengan 6 bilah untuk keselamatan. So normally dia satu untuk keselamatan, dia akan bawa barang yang sangat payload yang agak berat. And then satu lagi, let's say kalau ada satu motor ataupun satu propeller yang rosak, dia boleh lagi untuk safe landing. Okey, kita lihat di sini macam I main game okey-okey je lah, tapi ni bukan main game ini untuk control pergerakan drone tu. Terangkan sikit controller ni. Agriculture drone ni adalah penggunaan dia lebih kepada autonomous. Sebabnya kita nak buat penyemburan baja, racun secara efektif, efisien. Kalau kita fly secara manual, ada kebarangkalian bila kita tolak dia ke depan, dia tak jalan dalam garisan yang lurus. Sekiranya berlaku apa-apa masalah semasa autonomous punya mission, so kita akan take over, kita akan fly secara manual lah. Harapan anda sebagai anak muda lah, CEO ni tau, CEO of Asia Drone yang memang pakar dalam drone ni, what's your hope? Harapan saya dalam dunia drone industri ni, sebab dia dunia ataupun teknologi yang sangat baru dalam yang kata ekosistem Malaysia lah. So saya harapkan lebih ramai orang yang tampil untuk pelajari berkenaan dengan drone, bukan setakat sahaja operate drone, mengendalikan drone, tapi venture ataupun menceburi dalam bidang data drone dan juga bahagian teknikal ni lah. Setuju. Terima kasih Syafiq, all the very best. Yep. Dan kepada anda, terus bersama kami di Teroka Tech kerana segmen ketiga cukup menarik untuk anda. Dari drone kita ke aero angkasa pula. Bersama saya tetamu ni memang pakar lah dalam aero angkasa disegani di Malaysia. Bersama saya ialah Profesor Teknologis Syamsul Kamar Abu Sama, iaitu Ketua Pejabat Penyelaras Industri Aero Angkasa Kebangsaan NAICO. Right. Dan juga Dr. Liu Kanan, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Inovasi Aero Angkasa Malaysia, AMIC. Thank you very much guys kerana bersama kami pada hari ini di Teroka Tech. Banyak yang kita ingin tahu. Saya sendiri curious pasal aero angkasa kan. Selalu kita tengok Star Wars and all these things, but then it's more than that because it's industry betul, Malaysia. Yeah. Pertama sekali Prof Syamsul, boleh terangkan kepada kami kepakaran anda dalam aero angkasa ni? Saya bermula dengan radar engineer. Radar engineer, we take care air traffic control management. Okay, kemudian saya mencebur bidang dalam flight simulators. Bukan bawa flight tetapi coordinate benda-benda yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya. Kemudian di NAICO dan juga di AMIC saya menyelaras aktiviti berkaitan dengan research dan teknologi, dan sekarang ini lebih kepada pembangunan industri aeroangkasa secara menyeluruh
nama pun kebangsaan. So boleh imagine lah yang kita melihat dari keseluruhan aktiviti di dalam negara yang berkaitan dengan aerospace. Wow, memang pakar lah. Tengok pun kalau nak tulis dekat profile, I think 10 pages lah. Sikit-sikit. I'm sure Dr. Liu as well, I'm sure your profile, everybody knows your kepakaran, expertise and all. Can you share with us about yourself a bit? Well, I guess my background will be mainly starting in chemistry. So I graduated as a chemist and I started my career in research and development in Airbus. This was back in 2006. So my career has mainly been centered around developing technology, applied technology, and implementing it onto an aircraft or any related aerospace products. Specialized field, probably within power generation. So things like you may have seen on the news, like hydrogen-powered aircraft or even sustainable biofuel on aircraft. So this is my background of expertise. In Malaysia, together with Prof. Shamsul here, so of course we are driving part of the agenda of the research and technology portfolio in aerospace in Malaysia. So for me in Malaysia, it's casting a wide net. So we're talking about supply chain development, MRO development, and also skill sets, talents in Malaysia to really increase our competitiveness globally to compete with other aerospace countries in the world. Yeah, definitely. Malaysia boleh. I think Malaysia we boleh. definitely have to believe in ourselves. I know aerospace is an industry very niche. And a lot of people want to create awareness kan. Kita nak bagi tahu awareness kepada semua, terutama kepada adik-adik di luar sana, masyarakat. Dan ramai juga yang nak tahu apa itu NICO. NICO dinamakan National Aerospace Industry Coordinating Office ataupun dalam bahasa Malaysianya Pejabat Penyelarasan Industri Aeroangkasa Kebangsaan. Kita ditubuhkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada tahun 2015 untuk implement Malaysian Aerospace Industry Blueprint. Maknanya kita ada blueprint yang kita bangunkan pada 2014 yang akan mengambil masa selama 15 tahun. Jadi tugas NICO adalah untuk menyelaras segala inisiatif yang ada di dalam blueprint ini. Dan selain daripada itu, kita akan lihat bagaimana mengukur kejayaan setiap inisiatif-inisiatif tertentu. Dan tidak terhad kepada mengukur kejayaan inisiatif, kita juga akan melihat bagaimana fleksibelnya inisiatif-inisiatif tertentu itu. Maknanya kalau kita ada polisi, kita ada implementasi plan, tetapi kalau kita tak fleksibel enough, itu artinya macam dalam suasana COVID-19 ini, maknanya kita mungkin tidak boleh mencapai apa yang kita nak by 2030. Secara ringkas begitu, kita menyelaras dan juga menjalankan beberapa projek-projek yang berkaitan lah, terutamanya berkaitan dengan teknologi bersama-sama dengan AMIC dan juga human capital dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran, MOHI dan universities juga lah. Yeah, I think it's all about collaboration and teamwork untuk berjaya kan. Betul-betul. So I'm sure Dr. Liu agree with me. It's all about teamwork and NICO, AMIC work together. And how about AMIC? The role of AMIC? So AMIC, or Aerospace Malaysia Innovation Centre, so we started back in 2011 as part of the agenda of the National Aerospace Blueprint at that time. And the mission for that is very simple, is to really foster research and development of technology here in Malaysia. And this was something that we realized that it's a gap in Malaysia that is really required to secure Malaysia's future in aerospace. And for AMIC, we have basically 3 research themes. The first one, we call it as Factory of the Future. This was coined even before Industry 4.0 came about. And the goal here is very simple and the mission is very simple. What do we see the factory or the aerospace factory of the future is going to be like? Is it going to be full of automation, robots running around? Is it going to be a mixture of robots and humans collaborating with each other and working? And ultimately is to provide a safe environment to manufacture and produce aerospace parts in Malaysia, which I have to say Malaysia is sort of a hidden gem in the global scenario, whereby we actually do produce a lot of parts for the various OEMs around the world made here in Malaysia. So if you're flying on a plane, chances are you are looking at or even sitting on a Malaysian-made product. So this is something that we want to expose the world to, expose Malaysia to as well. So this is part of Factory of the Future. The other one that we have is sustainable aviation. Again, same vision. Can we make a plane greener? Can we make a plane emit less CO2?
Can we make a plane more efficient, flying with less fuel, for example? So this is one of the missions that we have in Malaysia, and in the region we are one of the pioneers for this. Hydrogen technology, for example, biojet fuel, this is where we excel here in Malaysia. And the last one is to see that, okay, we have this very forward-thinking plan. What about the human capital? So the third prong that we have is actually training of the future. Using things like virtual reality, augmented reality, can we train the workforce of tomorrow today? Yeah, fantastic. Yeah, something that I'm so proud of, when I sit on the plane, I didn't know that parts of it are being manufactured in Malaysia. Something that kita kena bagi tahu kat semua lah. Betul. Sebab kita pun ada kebolehan, kepakaran di Malaysia ni dalam bidang aero angkasa. Yes. Dan industri ni akan terus maju untuk mendatangkan profit dan menaikkan ekonomi negara berbilion ringgit. So what's your thoughts, Prof Syamsul, on this industry? How do you think it will grow in Malaysia? Selepas kita lancarkan blueprint yang kedua, kita dah berjaya membawa industri ini ke satu tahap yang sangat-sangat tinggi. Mungkin ramai yang tidak sedar, pada tahun lepas kita dah dapat 16.2 bilion ringgit Malaysia dari segi revenue, dan sebanyak 27,500 pekerja mahir dalam semua bidang. Ini tidak termasuk pilot, cabin crew yang berkaitan dengan penerbangan ya. Ini hanya untuk yang related kepada engineering. Jadi kita berpandangan dari segi kepakaran yang kita ada dan juga kebolehan yang kita ada, kita boleh pergi lebih jauh. Kita boleh bukan setakat mengeluarkan peralatan ataupun komponen yang diguna pakai oleh syarikat-syarikat atau OEM luar, yang mana kalau kita terbang dengan AirAsia dan juga Malaysia Airlines ketika ini, especially yang kecil-kecil ni, 737 A2320, part-part komponen yang berada di sayap itu banyak dibuat di Malaysia. Kita saja yang tak tahu. Jadi ini yang kita perlu beri kesedaran kepada masyarakat kita bahawa kita mempunyai kepakaran, dan untuk NAICO kita berpandangan walaupun kita ada cabaran dalam jangka masa COVID-19 ini, tetapi dari segi kepenggunaan pesawat, helikopter dan juga drone dan sebagainya akan memperbanyakkan lagi aktiviti berkaitan dengan aero angkasa. Jadi kami percaya target kita untuk mencapai 55.2 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2030 berkemungkinan besar kita boleh capai. Mungkin dari segi masa tu akan ada sedikit adjustment, kan, dalam masa 2 tahun ni kita a bit struggle, tetapi rasa yakin dan percaya tetap ada, dan benda ini disokong oleh banyak pihak, dan itu adalah kelebihan Malaysia untuk kita menarik banyak lagi pelabur dan juga memberi peluang kepada rakyat kita bekerja di dalam bidang high teknologi seperti aero angkasa. Yes, definitely, sebab teknologi ni cukup penting lah kat Malaysia maupun di dunia ya. Kita tak mahu ketinggalan sebab sebagai negara maju kita nak ke depan, from developed to developing country to modern country. So technology plays a very big part. Sure. So we want to know, I'm curious as well because aerospace, like I said, is a very niche punya industry. What's the latest technology being used in Malaysia for now in aerospace? The orang kata the expert or otai of technology lah. When I first entered into this industry, I always viewed it as like what you did. Star Wars. Okay, I thought we were closer to Star Wars than we actually were. But entering into this industry brought me to the ground, and it made me realize that, hey, you can be one of the ones to push it towards the Star Wars era. And this is exactly what we are doing in Malaysia, okay, thanks to the support of the government, as well as industrial players and universities locally. In terms of the latest technology, we are looking at robotics, for example, to push certain manufacturing techniques to be more automated. We are looking at components within Industry 4.0, as I've mentioned, virtual reality and augmented reality. So this is where we are at this very point in time. You are right, we are very niche. It's because of how we use it. For example, if you're talking about robotics, the automotive industry has been using it for some time, okay, including the ICT world as well. For aerospace, because our volumes are high, no, our mix is high, okay, our volumes are low compared to automotive. So you can't just implement
automation as readily as you can for automotive. So our niche here in Malaysia is to customize the automation and the digitalization efforts, so software development, for example, tying in the hardware and the software together with the human aspect of technology into the mix. So this is where we are at. We are at a technology convergence of various disciplines. So this is where we are at to really merge and harmonize various technologies together to push the aerospace That's a industry. good word, harmonize. You know, work together, get it together, kumpulkan bakat-bakat Malaysia ni. Tapi nak tanyalah sebab my nephew actually tanya, auntie, you know, I want to be aero angkasa, you know, nak jadi angkasawan dalam bidang aero angkasa ni, in aerospace. Do you have to be straight A students to be in aero angkasa industry? Tidak semestinya. Dalam kategori di Malaysia, kita ada yang betul-betul bijak dari segi pembelajaran dan satu lagi adalah betul-betul mahir dari segi kemahiran. So kita ada combination of these two yang boleh kita bawa bersama. Saya rasa tak perlu risau sebab di NICO sendiri pun kita dah buat satu mapping yang mana yang bijak dari segi pembelajaran, dia boleh ambil bidang-bidang yang berkaitan dengan design, teknologi dan sebagainya. Yang mana mahir, kita boleh aturkan mereka ke dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kemahiran. So perkara ini di dalam satu ekosistem. So kita bekerjasama dengan JPK, dengan MOHE. So dalam keadaan ini untuk menjawab soalan itu tidak semestinya, tapi walaupun mahir bijaklah juga, correct. Tak adalah yang kemahir itu tak bijak. So begitulah keadaannya. Jadi secara kesimpulan, kesemua bakat-bakat di Malaysia ada peluang lah untuk masuk ke dalam industri aero angkasa. Jadi terima kasih Prof Syamsul, Dr. Liew, thanks so much and thank you so much, you know, for being the expert in aerospace. So, you know, bring Malaysia in the eye of the world in aerospace. Thanks so much and all the very best. Dan begitulah bakat-bakat Malaysia kita sememangnya banyak bakat berkebolehan dalam semua industri. Jadi itulah kita kena percaya kepada bakat dan yakin kepada mereka untuk menaikkan Malaysia di mata dunia. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana bersama dengan Terukatek. Sudah pasti kita akan bawakan berita teknologi terkini dan juga bawakan kepada anda bakat-bakat Malaysia yang menjadi kebanggaan kita. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi ya. Saya Sharon Wee, terima kasih. Kita membincangkan tentang nak fahami dengan lebih lanjut teknologi world. Rangkaian podcast Plug-in with Mari. This is a Mari podcast.